Apa khabar semua? Cikgu doakan semuanya sihat-sihat dan selamat duduk di rumah. Jadi hari ini kita akan sambung ke modul yang baru iaitu modul 5 ledger. Okey, kalau berdasarkan kitaran perakaunan, ini merupakan langkah yang keberapa? Okey, kita ingat kembali dalam kitaran perakaunan kita ada apa? Kita ada urus niaga, di mana urus niaga ini terbahagi kepada dua iaitu dokumen sumber ataupun pernyataan urus niaga. Okey, selepas itu kita akan rekodkannya ke dalam buku catatan pertama iaitu jurnal-jurnal yang kamu belajar sebelum ini, dan ledger adalah langkah selepas kita telah merekod ke dalam buku catatan pertama. Okey, dalam buku teks, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat berapa ni? Okey, muka surat 149. Okey, sebelum cikgu ingin terangkan lebih lanjut berkaitan dengan modul 5 ini, kita tengok dahulu apakah standard kandungan dalam modul ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai ledger, pengenalan dia. Yang kedua, kita akan belajar berkaitan dengan sistem catatan bergu yang kita akan gunakan untuk merekod urus niaga ke dalam ledger dan akaun kawalan. Okey, jadi kita tengok kat sini, kalau kamu nampak ni gambar orang tengah buat apa ni? Okey, ini merujuk kepada gambar orang yang sedang bermain badminton secara bergu. Apa kaitan badminton secara bergu ini dengan topik ini? Mari kita baca. Okey, gambar berikut menunjukkan aksi pasukan bergu lelaki Malaysia dalam satu pertandingan badminton. Dalam perlawanan bergu, setiap pemain dikendaki bekerjasama terutama daripada segi pergerakan. Sebagai contoh, apabila seorang bermain bergerak ke kanan, seorang lagi akan bergerak ke kiri. Begitu juga dengan catatan dalam ledger yang menggunakan sistem catatan bergu. Setiap urus niaga akan direkodkan sekurang-kurangnya dalam 2 akaun. Okey, di mana satu akaun kita akan didebitkan. Okey, ingat balik debit ni maksudnya apa? Okey, kita akan rekod ni di belah kiri. Dan satu lagi akaun akan dikreditkan. Apa yang dimaksudkan dengan kredit? Maksud kita akan rekodkan ni di belah kanan. Okey, penyediaan ledger perlu direkodkan dengan mematuhi sistem catatan bergu untuk mengelakkan kesilapan dan ketinggalan catatan yang menyebabkan imbangan duga menjadi tidak tepat. Jadi selepas kita telah melakukan ledger ini, kita akan bawa baki-baki yang ada dalam ledger ini ke dalam imbangan duga. Jadi sekira kita melakukan ledger dengan salah, maka kita akan membawa nilai yang salah ke dalam imbangan duga dan akhirnya menyebabkan imbangan duga kita tidak akan jadi imbang ataupun tidak tepat. Seterusnya kita akan pergi kepada 5.1 iaitu ledger masih dalam pengenalan. Okey, baru kita ingin mengenal. Jadi sebelum itu kita tengok dahulu apa standard pembelajaran yang kamu akan belajar pada hari ini. Okey, selepas kamu belajar topik ini, murid tu kamulah. So, kamu boleh yang pertama menjelaskan tujuan penyediaan ledger. So, nanti kamu akan tengok apakah tujuan penyediaan sesebuah ledger itu. Okey, yang kedua menyatakan fungsi setiap ledger. So, ledger ni ada jenis-jenis dia. Jadi, kita tengok apakah fungsi bagi setiap ledger. Okey, yang ketiga menerangkan format ledger dalam bentuk T dan bentuk lajur. Jadi, kat sini kita ada dua. Yang pertama bentuk T iaitu dalam bentuk akaun dan satu lagi dalam bentuk lajur. Okey, dan yang keempat iaitu mengklasifikasikan. Maksud kita akan kelaskan ledger-ledger ataupun akaun-akaun ini mengikut kumpulan akaun. Okey, jadi ingat kita ada 4 benda yang kamu akan capai pada hari ini. Yang pertama tujuan, yang kedua fungsi ledger, yang ketiga kena tahu format ledger dan yang keempat kita akan kelaskan akaun-akaun mengikut kumpulan akaun yang berkaitan. Okey, jadi kita tengok satu persatu berkaitan dengan pengenalan dahulu. Okey, apa dia ledger? Okey, so ledger merupakan buku akaun utama untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga perniagaan. Jadi dia merupakan buku akaun yang utama. Okey, untuk apa? Untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga. Okey, jadi ledger ni selalunya dalam jumlah yang banyak lah. Okey, berbanding jurnal. Kalau kita tengok jurnal am kita buat satu jurnal am saja. Tapi ledger ni kita ada banyak ledger-ledger yang kita perlu buka lah. Okey, akaun dalam ledger merupakan ringkasan urus niaga. Okey, perniagaan yang tepat dan sistematik. Maksudnya daripada catatan ledger ni sebenarnya kita boleh tahu apa urus niaga yang berlaku. Okey, mungkin waktu sekarang ni kamu tak mahir lagi. Kamu mungkin tak faham apa yang cikgu cakap ini. Tapi nanti bila you dah mahir, you tengok, you tahu dah. Okey, tak payah tengok dokumen ataupun
soalan pun kamu dah tahu dah apa urus niaga yang berlaku berdasarkan perekodan dalam ledger sahaja. Okey, jadi perekodan dalam ledger menggunakan sistem catatan bergu. Jadi utama dia adalah dia guna sistem catatan bergu. Maksudnya satu akan direkod di belah kiri ataupun namanya belah debit dan satu akan direkod di belah kanan iaitu belah kredit. Dia dua saja, kiri dan kanan. Seperti tangan kamu. Kamu ada tangan kiri dan kamu ada tangan kanan. Okey. Seterusnya kita akan tengok jenis-jenis ledger. So ledger kita ada dua iaitu ledger am, okey, dan juga ledger khas. Okey, subsidiary ni maksudnya ledger kecil, ledger kecil ni. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ledger am. Merekodkan semua akaun. Okey, so semua akaun kecuali akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, dan akaun belum terima, akaun belum bayar ni mestilah akaun belum terima dan akaun belum bayar bagi barang niaga sahaja. Maksudnya nama dia berada dekat mana ni? Berkaitan dengan ABB dan ABT barang niaga. Okey, nama-nama yang berada dekat JB. Ingat yang berkaitan dengan barang niaga saja. Okey, JJ. Okey, ingat yang 4 adik-beradik tu. Okey, JPB. Okey, dan JPJ. Okey. So, ingat bila merujuk kepada barang niaga ni, okey, dia adalah nama-nama yang berada dekat 4 adik-beradik ini. Okey, bukan berkaitan dengan ABB ataupun ABB. Okey, untuk aset. Ingat bila kita beli dan kita jual ni melibatkan dua secara kredit, iaitu sama ada kita beli barang niaga ataupun kita beli ataupun jual aset. Okey, contoh akaun hasil. Okay. Akaun belanja, akaun aset, akaun liability, akaun modal dan akaun ambilan. So, okay, kebanyakan semua akaun-akaun kita akan hantar ataupun masukkan ke dalam ledger. Okey, kita tengok pula ledger khas. Jadi ledger khas ni hanya khusus kepada merekodkan semua urus niaga dengan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, bagi akaun belum terima ni, dia merujuk kepada jualan barang niaga secara kredit. Ingat barang niaga kredit tu maksudnya hutang. Okey, ledger akaun belum terima dikenali sebagai, jadi kita akan tuliskan dia sebagai nama dia ledger jualan ataupun LJ. Okey. Okey, bagi akaun belum bayar pula iaitu merujuk kepada belian barang niaga secara kredit. So, bila kredit kita hutang, kita belum bayar dan ledger akaun belum bayar dikenali sebagai ledger belian ataupun kita labelkan dia nanti sebagai LB. Okey, jadi sebelum cikgu terangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan format ledger, kita pergi dulu kepada info. Okey. So, tujuan pembahagian ledger. Kenapa perlunya kita bahagikan ledger-ledger ini? Okey, yang pertama untuk dapat memudahkan kerja-kerja mencatat. Okey, yang kedua, kesilapan dapat diminimumkan. Okey, jadi kuranglah kesilapan akan berlaku. Okey, kualiti dan kecekapan perekodan dapat ditingkatkan. Okey, dan yang terakhir, mudah untuk membuat rujukan. Okey, jadi kita tengok kepada format ledger. Jadi kat sini kita tengok format ledger ni terbagi kepada dua. Okey, format tu maksudnya bentuk ledger lah. Okey, bentuk T dan bentuk lajur. Jadi selalunya dalam exam ataupun dalam apa-apa soalan, kebanyakannya diminta kita buat dalam bentuk T lah, bentuk account. Okey, jadi nampak tak bentuk T ni? Ada ke yang nampak huruf B? Cikgu rasa kamu semua nampak kan ini huruf T. Jadi bila T ni merujuk kepada ada belah kiri, iaitu belah debit ni tersebut sebagai belah kiri kita. Okey. Dan ada belah kanan. So ini belah kanan kita. Kiri kanan macam kamu berkawat tu. Okey. Jadi sekarang ni apa butiran-butiran yang ada? Okey, nama akaun kita akan letakkan di center di belah tengah. Okay, nama-nama akaun tu contohnya akaun gaji. Okey, kita tak akan tulis nama akaun belanja, itu umum. Yang atas ni umum saja. Okey, kita akan tulis nama akaun tu yang spesifik. Contohnya aset, apa aset tersebut. Jadi dia akan tulis contohnya perabot, akaun perabot. Okey, kalau alatan pejabat, akaun alatan pejabat. Faham Okey, so kita tengok kat sini ada berapa kolom sebenarnya. Jadi di belah kiri kita ada 1, 2, 3, 4 kolom di belah kiri ataupun 4 lajur. Okey, di belah kanan pun ada 4
laju, 4 kolom. Sama saja, diulang balik saja. Jadi, kolom pertama tarikh, kolom kedua butir, kolom yang ketiga folio, kolom yang keempat amount ataupun kita juga boleh tulis jumlah. Okey, so untuk di belah kanan pun sama saja, tarikh, butir, folio, amount ataupun jumlah. Okey, tarikh, apa yang kita akan rekodkan berkaitan dengan tarikh ini? Kita akan rekodkan tarikh urus niaga. Okey, untuk lajur butir pula kita akan tulis nama-nama akaun. Okey, kolom yang ketiga folio. Okey, folio ni merujuk kepada rujukan catatan diperolehi sama ada daripada JA1 ataupun Journal Am 1. Okey, ni merujuk kepada buku catatan pertama yang berkaitan dengan urus niaga tersebut lah. Okey, dan amount ni nilai wang lah, berapa nilai dia. Okey, terdapat dua bahagian dalam setiap akaun ledger. So, bahagian kiri dipanggil debit dan bahagian kanan dipanggil kredit. Seperti macam cikgu terangkan tadi. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok muka surat 151 pula. Okey, bentuk lajur. Jadi, bila disebut sebagai bentuk lajur ni, dibentuk dalam bentuk lebih kurang macam bentuk jadual lah. Jadi, tarikh, butir, folio, debit, kredit dan baki. Okey, sama juga macam tadi, tarikh. Okey, adalah tarikh urus niaga, butir adalah merujuk kepada nama akaun. Okey, debit, kredit, okey. Kalau tadi kita ada belah kiri dan ada belah kanan. Kalau kita buat bentuk lajur ni, kita tak ada kiri dan kanan. Okay, dia buat dalam bentuk sebelah-sebelah sini macam ni. Jumlah dia, debit dan kredit dan baki. Jadi, baki akan dikemas kini selepas setiap urus niaga. Okay, kalau bentuk T tadi, kita tak tahulah berapa baki-baki pada setiap urus niaga. Akhir bulan bila kita tutup, kita jumlahkan baru kita tahu jumlah dia. Tetapi untuk bentuk lajur ni, okey, setiap urus niaga sekali kita rekod, kita terus cari baki dia. Jadi dia sentiasa diupdate dia punya nilai baki. Okey, kita tengok ayat di bawah ini. Bahagian debit dan kredit bergantung kepada jenis akaun. So, jenis akaun ni, kita ada berapa jenis akaun? So, kita ada 5 jenis kelas akaun. Okey, kita ada bar dan kita ada leh. Betul tak? Ingat ke tidak ni? Okey, B untuk belanja, A untuk aset, L untuk liability, E untuk equity pemilik dan H adalah untuk hasil. Jadi bila kata bar ni, tambah belah mana? Okey, tambah belah debit. Kamu ingat satu je. Kalau tambah, bar tambah belah debit, so tolak belah kredit. Okey, kalau leh, lawan dia lah. Okey, kalau tambah belah kredit, okey, tolak, kita akan rekod di belah debit. Jadi kamu kena mahirkan dengan prinsip balik ni. Okey, jadi sebagai contoh, kalau bahagian debit aset, macam cikgu cakap tadi, so dia bar, aset bar, okay, kita akan rekodkan di bahagian debit jika berlakunya penambahan. Okey, dan sekira berlakunya pengurangan, kita akan rekodkan di belah kredit. Okey, yang terakhir untuk subtopik ini iaitu klasifikasi akaun. Jadi, kita ada dua jenis akaun-akaun dalam ledger. Yang pertama akaun nyata dan kedua akaun nominal. Okey, akaun nyata merujuk kepada akaun yang merekodkan semua aset perniagaan. Jadi kamu tahu kan apa aset-aset perniagaan? Dekat sini pun ada contoh, boleh baca satu persatu. Dan yang kedua iaitu akaun nominal. So apa yang disebut sebagai akaun nominal iaitu akaun yang merekodkan semua hasil dan belanja. Okey, jadi hasil dan belanja kamu tahulah mana hasil, mana belanja. Okey, secara senang atau mudah untuk ingat, bagi akaun nyata ni ialah akaun yang kita boleh nampak secara nyata. Contohnya lengkapan. Okey, bagi contoh lengkapan apa? Kipas, okey, aircon, kita boleh nampak. Perabot, meja, sofa, kita boleh nampak dia. So, dia nyata. Okey, kenderaan, kereta, lori, semua kita boleh nampak. Bank, duit kita kat bank. Okey, duit tunai, inventory. Okey, jadi nyata ni merujuk kepada benda-benda yang kita boleh nampak secara nyata. Okay, jadi aset perniagaan lah. Okay, untuk akaun nominal ni, dia lebih kepada benda yang kita tak boleh nak nampak. Cuma kita tahu dia adalah satu urus niaga. Contoh hasil dengan belanja. Belian, boleh tak kamu tunjuk pada cikgu mana dia belian? Okay, tak boleh kan? Cuma yang kita tahu bila kata beli, kita beli sesuatu barang. Dan kita bayar. Kalau kita beli secara tunai. Okay, belanja am. Belanja am tu, yang kita bayar tu duit. So, bila kata duit tunai tu, itu merujuk pada aset nyata. Belanja tu sendiri pun kita susah nak tunjuk. Dia hanya sekadar satu proses. Okey, sebelum cikgu lupa, kita baca ayat yang atas ini. Akaun nyata dan akaun nominal merupakan akaun untuk merekod urus niaga selain daripada akaun belum terima dan akaun belum bayar. Jadi ingat
Kecuali akaun belum terima dan akaun belum bayar, kita tak boleh masukkan dia sebagai akaun nyata ataupun akaun nominal. So, jadi untuk ledger-ledger yang lain, kita akan bahagikan dia kepada akaun nyata dan akaun nominal.